Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafifah binti Daud, memegang nombor kad menteri D2019108758 Baiklah, saya akan memulakan video pentaksiran akhir kami ini dengan menerangkan tentang pengenalan teknik hubungan soal jawab. Hubungan soal jawab atau lebih dikenali dengan question answer relationship telah diperkenalkan oleh Raphael pada tahun 1982. Tujuan teknik hubungan soal jawab ini ialah satu prosedur untuk meningkatkan keupayaan pelajar untuk menjawab soalan pemahaman dengan memberikan mereka makna-makna secara bersistematik yang membolehkan mereka memahami kehendak soalan-soalan yang berlainan. Hubungan soal jawab juga telah dijadikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan keupayaan pelajar untuk menjawab soalan-soalan kefahaman. Pelajar akan belajar dengan secara lebih sistematik untuk menganalisis bentuk soalan-soalan berdasarkan apa sebenarnya yang terdapat dalam teks serta menggunakan pengetahuan latar belakang mereka sendiri. Routing card jelas boleh menunjukkan hubungan antara soalan dan juga jawapan. Baiklah, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain Natasha Adila binti Abdullah, memegang kad matrik D201910876119, bersena hubungan soal jawab dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tevfik Raphael menyatakan bahawa hubungan soal jawab dibangunkan untuk menjelaskan langkah-langkah untuk pelajar menggunakan pendekatan tugas membaca teks dan menjawab soalan. Hal ini akan membantu mereka menyedari tentang keperluan untuk mempertimbangkan kedua-dua maklumat dalam teks dan maklumat dari pengetahuan latar belakang mereka sendiri. Oleh itu, Rosana menggunakan strategi hubungan soal jawab ini ialah yang pertama, menunjukkan hubungan antara soalan dan jawapan. Yang kedua ialah mengkategorikan pelbagai jenis soalan dan tahap soalan. Yang ketiga ialah membantu pelajar untuk menganalisis, memahami dan bertindak balas terhadap konsep teks. Yang keempat ialah membantu menyangkal tanggapan biasa yang diadakan oleh pelajar-pelajar bahawa teks mempunyai semua jawapan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Natasha binti Abdullah dan saya memegang kad matrik D2019108758. Okey, saya akan menerangkan bagaimana cara untuk kita mengaplikasikan teknik question answer relationships ataupun lebih dikenali sebagai hubungan soal jawab. Pertama sekali, sistem ini adalah berdasarkan taksonomi yang disyadangkan oleh Pearson dan Johnson pada tahun 1978 yang menyebut tentang tindak balas kefahaman. Teknik question answer relationships juga boleh digunakan dengan laman web dan format media. Okey, tujuan sistem ini dicipta adalah supaya pelajar dapat mengenal pasti 4 jenis soalan, iaitu hak ada, berfikir dan mencari, pengarang dan anda, dan akhir sekali pada saya sendiri. Okey, saya akan menerangkan dengan lebih teliti apa itu 4 jenis soalan yang saya beritahu tadi. Pertama sekali, hak ada. Hak ada ialah soalan dan jawapan yang terdapat dalam ayat yang sama. Yang kedua, berfikir dan mencari ialah jawapan adalah dalam teks tetapi pelajar perlu melihat di beberapa tempat untuk mencari jawapannya. Yang ketiga, pengarang dan anda, jawapan tidak dalam teks. Pelajar perlu menggabungkan apa yang mereka tahu daripada teks dengan pengetahuan mereka sendiri. Dan jenis soalan yang terakhir pada saya sendiri iaitu jawapan tidak dalam teks dan pelajar boleh menjawab soalan dari pengetahuan mereka sendiri tanpa membaca teks. Okey, saya akan menunjukkan beberapa contoh peta minda yang boleh digunakan.
Menurut Tierney dan Cunningham pada tahun 1984, sistem ini digunakan oleh guru-guru dan pelajar-pelajar untuk membangunkan kefahaman mereka. Rapel menggunakan 4 prinsip pengajaran untuk membantu pelajar menganalisis soalan. Yang pertama, memberi maklum balas segera. Yang kedua, kemajuan daripada teks pendek kepada teks panjang. Yang ketiga, bermula dengan soalan-soalan yang jelas dan mudah kepada soalan yang lebih rumit dan memerlukan pelbagai sumber sebagai rujukan. Dan yang terakhir, membentuk sifat berdikari bermula dengan pengalaman belajar dan berkembang kepada aktiviti bebas dan individu. Rapel dan Pearson membuktikan keberkesanan strategi hubungan soal-jawab ini pada tahun 1982, iaitu melalui satu kajian yang telah dijalankan dengan menyatakan bahawa seseorang yang telah diajar strategi ini oleh seorang penyelidik universiti adalah lebih berjaya untuk menjawab soalan-soalan berbanding daripada pelajar-pelajar yang tidak menerima arahan. Sekian daripada saya. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung pembentangan kumpulan kami, yaitu dengan menerangkan 4 peringkat hubungan soal jawab, yaitu pertama, di situ QARS merujuk kepada Question Answer Relationship. Peringkat ini, pelajar dapat melihat jawapan berada di dalam teks. Keadaan ini selalunya dijumpai apabila jawapan dan soalan berada dalam satu ayat yang sama. Contohnya dalam puisi-puisi yang mana adanya soalan dan jawapan yang tertentu dalam satu rangka puisi. Seterusnya, peringkat yang kedua adalah fikir dan cari QARS. Peringkat ini jawapan tiada di dalam teks. Oleh yang demikian, pelajar perlu menggabungkan bahagian-bahagian dalam teks untuk mencari jawapannya. Keadaan ini dijumpai apabila jawapan dan soalan tidak berada dalam satu ayat yang sama. Seterusnya, peringkat yang ketiga, saya dan pengarang QARS. Peringkat ini, pelajar sedar jawapan tiada dalam teks dan mereka perlu fikir apa yang mereka tahu dan apa yang pengarang teks kemukakan dan cara untuk menggabungkan semua ini untuk mencari jawapan. Seterusnya, peringkat yang keempat adalah saya secara sendirian QARS. Peringkat ini melibatkan pelajar diperkenalkan cara untuk bertanya sebelum memulakan pembacaan. Peringkat ini dikenali sebagai saya secara sendirian QARS. Peringkat ini bertujuan untuk mengakses pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan bahan yang dibaca. Dalam membina soalan yang ditanya semasa membaca adalah penting untuk mengimbangi soalan-soalan berasaskan teks dan soalan-soalan untuk membuat inference tentang teks. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum, saya Nur Tasnim binti Othman, pemegang kad matrik D201910876114 dari program Kesusastraan Melayu Semester 3. Baiklah, saya akan teruskan dengan kelebihan dan juga kekurangan bagi teknik hubungan soal jawab ini. Setiap teknik yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran akan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, termasuklah dengan teknik hubungan soal jawab ini ataupun QAR. Terdapat beberapa kelebihan dan juga kekurangan teknik ini. Antaranya adalah kelebihan bagi teknik ini digunakan adalah dapat memberi pendekatan kepada pelajar untuk membaca teks dan menjawab soalan, di mana guru yang menggunakan teknik ini akan menyediakan sebuah teks ringkas kepada pelajar dan menyediakan beberapa soalan kefahaman yang perlu dijawab berdasarkan teks yang disediakan. Selain itu, teknik ini juga berjaya meningkatkan keupayaan membaca pelajar yang di bawah purata grade 4 kepada grade 8. Seterusnya, melalui teknik ini juga, pelajar dapat menyedari cara untuk mempertimbangkan antara dua maklumat yang berbeza, iaitu tentang pengetahuan latar belakang dengan maklumat yang terdapat dalam teks.
Manakala teknik ini juga mempunyai dua kekurangan, iaitu teknik hubungan soal jawab ini tidak pasti sama ada pelajar dapat menjawab soalan dengan baik dalam jangka masa yang panjang. Menurut David Raffel, beliau tidak pasti sama ada pelajar yang telah dilatih untuk melakukan teknik ini dapat menjawab soalan dengan baik dalam jangka masa yang panjang. Dalam erti kata yang lain, pada ketika itu, mereka hanya memberi fokus kepada soalan yang perlu dijawab pada masa yang diperlukan. Selain itu, teknik ini juga tidak dapat meningkatkan kefahaman pelajar pada masa yang akan datang. Teks yang disediakan oleh guru ketika melakukan teknik ini dilihat tidak dapat membantu untuk meningkatkan kefahaman pelajar kerana semasa proses teknik ini berlangsung, pelajar tidak akan terus melihat kepada sudut soalan yang ditanya dan terus mencari jawapan di dalam teks yang disediakan. Dalam erti kata yang lain, mereka tidak menghayati dan memahami teks yang disediakan bagi menjawab soalan-soalan yang telah diberikan. Hal ini sangat berlawanan dengan taksonomi, di mana taksonomi amat menekankan kefahaman yang perlu dicari dalam setiap soalan. Sebagai kesimpulannya, pelbagai teknik yang digunakan dalam pembelajaran dan pengajaran akan terdapat kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Oleh itu, setiap guru yang menggunakan pelbagai kaedah ini perlulah memikirkan cara yang lebih kreatif supaya dapat mencapai matlamat dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah harian.